tahun, datuk saya meninggal dunia. Bila meninggal dunia, pernah tengok tak bila orang Cina, jangan kata Cina mampu ya. Saya kadang-kadang sakit hati tau. Dulu waktu saya sekolah rendah, sebab dekat di tempat saya belajar tu, dia kadang-kadang ada perarakan kan, bila orang Cina meninggal ni, keranda dia jalan belakang, kan, ada lori kan, lepas tu ahli keluarga ikut dari belakang kan. So kawan-kawan saya nampak, Wei Hong, lu tengok, Cina mampu yo. Cina mampus. Aku Cina duduk sebelah dia. Cakaplah yang mati tu seorang. You cakap Cina mampus buat apa? Tak pernah saya dengar dia cakap India mampus ke Melayu mampus, tak ada. Hanya Cina je mampus. Sebab tu, of course, kalau sebagai kawan-kawan kita faham bahasa kawan tu, kita tak terasa okey. Tetapi kalau kawan tak suka, janganlah guna perkataan mampus tu. Jadi bila usia 11 tahun, datuk saya meninggal dunia, pernah tengok tak upacara keagamaan orang Cina bila ada meninggal? Siapa pernah tengok? Tak pernah tengok? Ke takut tengok? Okey? Mereka biasanya ada panggil sami, kadang-kadang, tengoklah agama apa. Panggil sarjana mereka, datang baca mantra. Dan kadang-kadang, dia bertawaf dekat keranda tu. Saya budak-budak, bila dia baca benda tu dengan pancaragam dia dan sebagainya, saya tengok macam best. Tapi saya tak tahu apa yang dia baca. Tanyalah. Kan Quran sebut, fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tapi waktu itu saya belum Islam lagi lah. Saya tanyalah dekat sanak saudara saya. Saya kata, saya panggil lah makcik-pakcik kan. Ini untuk apa ni? Macam best je. Budak-budak 11 tahun, mana takut? Dia kata, ini upacara sebenarnya untuk datuk pergi syurga. Upacara ni untuk datuk pergi syurga. Tapi waktu yang sama, ada satu lagi upacara lain. Iaitu upacara membakar rumah kertas, kereta kertas, apa lagi yang kertas? Duit kertas lagi? Telefon bimbit kertas, barangan kertas, emas kertas dan sebagainya. Dan dalam duit tu, dia tulis Hell Bank Notes. Duit neraka. YMCG. You tengok mah? You tengok. Okay? Betul lah, dia verified lah tu. Ada kadang-kadang ini Cina sudah masuk Islam, dia dah tak kira, tak dia boleh dipercayai. Susah sikit. Jadi bila dia bakar macam tu, saya pun tanya. Saya tanya, itu yang mati seorang. Kenapa ada dua upacara? Ini mau pergi syurga. Apa pasal pakar barang untuk pergi neraka? Siapa pergi neraka? Mulut celupar sikit kan? Tanyalah dekat sanak saudara. Mereka kata, yang ini. Yang ini, kalau datuk tak boleh pergi syurga, dia pergi neraka, dia boleh pakai ini barang. Waktu itu saya mula confuse. Upacara ni untuk pergi syurga, ini bakar barang untuk pergi neraka. Habis mau biar pergi syurga ke neraka? Lepas tu dia kata, takut nanti kalau datuk tak dapat pergi syurga, dia pergi neraka, dia boleh pakai ini barang. Saya kata, ini pun tak ada make sense juga. Sebab, bayangkan seorang penjenayah, sebab kami sebagai Cina, ini brother. 你叫什么名字？你叫什么名字？ Terry T-E-R-R-Y。OK Terry 你要听好啊，如果我讲错，你要和他们讲我讲错。Tak apa, saya translate. Dia tak ada subtitle kat bawah. Saya cakap dengan Terry, suruh dia dengar, supaya kalau saya tersalah cakap ke, misrepresent ke, dia sebagai Chinese, dia boleh betulkan. Sebagai Chinese, kami dididik, jangan buat sesuatu hanya kerana orang suruh kamu buat, tetapi tanya kenapa kena buat. Betul mah? Yau wen sian mah? Okay? Dia okay, verified, alhamdulillah. dia kira macam pemeriksa lah. Okay? Jadi saya kata, tak make sense apa? Kan sebab you all kata, kalau di dunia, you jadi orang yang baik, you pergi syurga. Kalau jadi orang jahat, you pergi neraka, kena hukum. Tapi sekarang yang saya nampak, dua-dua upacara ini, dia pun boleh enjoy. Pergi neraka enjoy, pergi neraka boleh enjoy banglo, boleh enjoy ada orang gaji, ada duit kertas, ada kereta kertas, ada telefon semua. Ini pun enjoy juga. Dia seolah-olah kalau seorang penjenayah dihukum masuk ke penjara, penjara dia besar macam banglo. Ada jacuzzi, ada spa. Best tak? Itu hukuman ke ganjaran? Ganjaran. Saya pun tanya benda yang sama.
Lalu mereka kata, ayah, lu mau tanya pasal buat apa? Sudah buat lama lu ikut sajalah. Macam pernah dengar tak? Macam pernah dengar kan? Saya kata tak boleh ikut. Kena tanya. Lalas mereka tinggikan suara lah. Itu jalan terakhir dan jalan paling efektif. Dia tinggikan suara, dah. Tanya lagi buat apa? Ikut je lah. Rasa-rasa saya tanya lagi tak? Kenapa saya tak tanya? Sebab jawapan tu memuaskan hati saya. Habis tu kenapa saya tak tanya lagi? Mau tanya lagi ke? Dia dah tinggikan suara you lagi mau tanya ke? Tak takut kena rotan tak? Ikut sajalah. Saya pun ikut. Kena faham ya sahabat-sahabat semua. Masalah bukan pada mereka. Masalahnya pada diri saya. Sebab saya rasa tak make sense. Tak make sense. Saya suka bertanya. Usia 11 tahun, saya terus amal, terus sembahyang, tapi saya tak tahu buat apa. Saya ikut saja. Umur 18 tahun,